Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah apabila dia kata ini kerajaan luar tabii. So kita tonton dulu. Tiba-tiba selepas 8 hari, benda yang paling kita tak mau berlaku dalam negara ini, melantik seorang yang ada kes mahkamah begitu banyak dengan ratusan juta tuduhan yang sedang dibicarakan di mahkamah, akhirnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Satu yang sangat luar tabii. Betul ke tak? Adakah satu tabiat yang betul melantik orang yang ada kes mahkamah jadi para pemimpin negara ni? Tak betul, tuan-tuan. Pada pandangan saya lah, yang dia katakan sebagai kerajaan luar tabii ini, dia kena ingat kepada apa yang dia nak cakap. Dia tidak sedar waktu kerajaan Pakatan Harapan itu tumbang 22 bulan disebabkan oleh bagaimana cara pengambilannya. Itulah yang patutnya kita namakan kerajaan luar tabii, iaitu mereka mencuri kerajaan, termasuk kerajaan negeri Kedah ni. Jadi Menteri Besar Kedah ni bercakap macam orang nyanyuk. Kenapa saya kata macam tu? Waktu dia ambil kerajaan negeri Kedah daripada Datuk Seri Muklis, dia ambil dengan cara bagaimana mereka ambil gabungan yang lain, akhirnya mereka jatuhkan kerajaan negeri Kedah itu. So, hari ini kamu cakap kerajaan yang telah pun direstui oleh Yang di-Pertuan Agong, kamu katakan kerajaan luar tabii. Pada saya ini dah mengkhianat, ini juga telah pun menderhaka dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Kamu boleh kata kerajaan yang bermaksud melantik PH dan BN itu apa yang kamu nak? Kamu nak kerajaan BN bercampur dengan PN. Itu baru kerajaan yang tidak di luar tabii. Kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan perpaduan. Yang mana perlu ada satu gabungan yang cukup untuk majoriti 112. Jadi apa yang berlaku? Kalau PH bergabung dengan PN, PN tak mau, jadi PH harus mencari parti yang mana? Carilah parti lain, yaitu yang mana mempunyai majoriti terbanyak, yaitu yang ada adalah Barisan Nasional. Seperti mana saya jawab kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi. Apabila kita lihat BN tidak boleh melompat perseorangan, kerana harus melompat sekarang ni harus masuk menyokong satu-satu kerajaan ataupun satu-satu komponen yang lain adalah melalui en blok. Maka mahu atau tidak kita kena ambil semuanya. Baik atau tidak buah yang ada dalam sesuatu pasukan itu, kita pun kena beli semuanya, borong semua. Tidak boleh sebiji-sebiji. Jadi ini maksudnya. So, apa yang dia nak katakan bahawa ini kerajaan zina, pada saya betul-betul dia dah menghina apa yang telah pun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi inilah masalah pemimpin-pemimpin PAS ini. Mereka lupa bercakap terlalu angkuh. Mereka tahu tak bahawa tuanku yang arahkan parti-parti yang majoriti menang besar ini untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan akhirnya siap arah lagi supaya Barisan Nasional itu membuat juga gabungan kerajaan perpaduan berganding dengan Pakatan Harapan. Jadi kenapa nak dipertikaikan dan kenapa mengeluarkan kenyataan menghina kepada kerajaan yang telah pun tuanku di-Pertuan Agong persetujui. Hari ini kalau Menteri Besar Kedah nak mempertikaikan ataupun nak merasakan bahawa kabinet itu tidak betul kerana mengambil Presiden UMNO yang kita tahu ada 47 pertuduhan, sepatutnya dia kena fikir balik kerana Yang di-Pertuan Agong keluarkan watikah pelantikan mereka ini dipersetujui. Kita hantar nama calon untuk menjadi timbalan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, merasakan bahawa perlu meletakkan Presiden UMNO ni ataupun pengurusi Barisan Nasional ni untuk menjadi timbalan Perdana Menteri, dan Yang di-Pertuan Agong meluluskan dan akhirnya memberi watikah pelantikan. Apa yang isunya di sini hari ini? Apakah kita nak menderhaka kepada apa yang telah pun diputuskan oleh pihak istana dan juga perlembagaan kita? Ini adalah satu perkara yang mengelirukan kita. Ini adalah satu propaganda busuk yang mana apabila dia mengatakan ini kerajaan luar tabii. Ini bukan kerajaan luar tabii. Pakatan Harapan bertanding menang. Ada 82 kursi. Manakala Perikatan Nasional bertanding ada 70
3 kursi. Jadi kerajaan mana yang kita perlu bentuk adalah daripada majoriti yang tinggi, patutnya membentuk satu kerajaan, tetapi karena Pakatan Harapan tidak cukup 112, maka perlu membuat kerajaan perpaduan dengan mana parti yang ingin bergabung. Termasuk Perikatan Nasional sendiri pun diajak bersama, tetapi tidak mau. Akhirnya Perikatan Nasional ikut pintu belakang, main curi-curi ahli parlimen untuk sign SD. Mana ada yang macam ni? Jadi jangan mengelirukan rakyat. Kamu tuh menteri besar. Rakyat sekarang ni bijak. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku, lepas tu Presiden PAS untuk sibuk kulu kili. Kami sudah cukup majoriti 115. Kami akan membentuk kerajaan. Ini adalah sikapnya pimpinan PAS. Apabila mereka nak bentuk kerajaan, dia akan mengatakan bahawa dia cukup gabungan. Walaupun parti mereka kalah. Kita lihat, untuk membentuk parlimen ni, kita ada PHS yang menang majoriti tertinggi. Dialah yang bentukkan sepatutnya. Dialah yang akan menentukan, betul lah hari ini. Jadi kita lihat di tempat lain pula, dia pertikaikan. Contohnya apabila PHS ni dah menang majoriti ini, patutnya bentuk kerajaan, mereka pertikaikan, patutnya mereka boleh kerana sudah cukup majoriti. Apabila kerajaan Pahang, PHS dan BN bergabung, dia pertikaikan, mereka banyak majoriti pula. Dia gunakan majoriti yang banyak untuk dia nak memerintah. Boleh pula. Jadi dia punya cerita, dia pusing-pusing cerita dengan rakyat. Di sini dia kata lain, di situ dia kata lain. Dia ingat rakyat bodoh. Jadi kerja saya menerangkan agar kita faham. Kita tengok contoh. Mereka jatuhkan kerajaan Kedah dulu. Itu bukan tak namanya kerajaan luar tabii ke? Sama aja. Kerajaan PHS ini dah terang-terang, kerajaan perpaduan ini dah terang-terang parti yang menang. Parti yang mendapat mandat rakyat. Sekarang ni, walaupun kamu nak pertikaikan kluster Mahkamah UMNO ke, Zahid Hamidi itu ke, kamu nak pertikaikan, dia adalah yang sign watikah tu, watikah pelantikan untuk calon-calon mereka ni. Ada syarat-syaratnya. Jadi perlulah kita angkat dia, kecuali kalau kita hantar nama kepada Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan sebagai timbalan Perdana Menteri, ditolak. Sudahlah, kita boleh ganti dengan nama yang lain, tapi ini sudah mendapat pelantikan. Jadi kenapa nak pertikaikan? Begitu juga kerajaan luar tabii ini tadi, kalau dia tidak setuju dengan apa yang tuanku cakap, dan kamu menggunakan istilah kerajaan luar tabii, itu pada saya sangat salah, sangat bertentangan. Karena kita tahu tuanku telah pun mengarahkan untuk mengadakan kerajaan perpaduan untuk kestabilan politik. Bukan kestabilan kamu nak dapat katimah, kamu nak jadi menteri. Kalau Perikatan Nasional lantik menteri banyak-banyak, sogok jawatan banyak-banyak, letak duta sementara menteri dan sebagainya, semua ahli parlimen yang ada tu hampir semuanya ada jawatan, itu boleh. Itu tidak menjadi kerajaan luar tabii. Tapi saiz kabinet yang kecil, lepas tu kita terpaksa meletakkan orang-orang yang memang sewajarnya kita letak, itu salah. Ini bukan kerana kami bergabung dengan UMNO, saya daripada PKR, tetapi kerana kami bergabung dengan UMNO dan akhirnya saya nak menghalalkan cara. Itu bukan maksud saya, tetapi hakikatnya adalah itu yang kita mampu buat. BN, PN ke apalah parti sekalipun, PHS ke, kita lihat tidak cukup majoriti semua. Jadi bagaimana nak membentuk kerajaan? Tetapi PN sendiri, mereka curi sana curi sini, orang belum lagi selesai, dia dah pun pergi hantar SD, cari SD sana, cari ejen sana, ejen sini. Boleh pula. Jadi tak payahlah Menteri Besar Kedah duduk diam-diam buat kerja, kerana kerajaan pun dah terbentuk. Tidak ada lagi istilah isu kerajaan luar tabii ke. Ini pun dah, kalau saya lihat, rakyat pun tahu bahawa ini adalah dah menderhaka. Saman bayar belum. Itu saja. Sekian, terima kasih.